A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini. Kelas kita sebenarnya 12.30 kan? Betul sebab dulu memang pukul 1, tapi lepas tukar ni saya ingat 12.30 kan? Takut saya silap. Baik, jadi kita bertemu pada hari ini kan, bersama-sama kita sambung dan kita mulakan, kita sambung kuliah dan kita mulakan dengan buku baru kita, Wanita Syurga Permata Dunia. Baik, kalau tengok buku ni kat belakang tu, itulah dia barisan penulis dia. Ramai Tapi yang menulis ni antaranya penyunting saya dengan Profesor Madya Dr. McWalk, dan kemudian ada Ustazah Asma Harun, ada artikel beliau lah dalam ni. Ustazah Asma Harun, Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, Ustazah Muzayyanah, Profesor Madya Dr. Abdul Firdaus ni kakak saya. Kemudian Dr. Sofian pensyarah UIA, Dr. Azlina Zakaria pensyarah UUM, Dr. Syahidah Hanim pensyarah Uniza, Ustazah Safinah sekarang dah doktor pensyarah kuis, Ustazah Nurita pensyarah kuis, Ustazah Aimi pensyarah kuis, Ustazah Siti Mursyidah dia part time APSA, Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah. Ada yang 3 orang ni student kepada pensyarah-pensyarah ni. Jadi kebanyakannya pensyarah, dan maknanya gabungan daripada penulis-penulis ni lah yang terhasil buku ni, tebal ni. Jadi masing-masing ada bahagian karya masing-masing. Dan hari ni kita akan tengok yang pertama sekali, bab yang pertama, tapi kita tengok dulu sikit pada mukadimah. Mukadimah di muka surat 6 dari meja penyunting. Baik, dari meja penyunting, peringkat yang kedua. Tengok, Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, sentiasa meletakkan martabat wanita, martabat lelaki, wanita maupun setiap makhluk pada kedudukan sewajarnya. Allah Azza wa Jalla dengan sifat Maha Pengasih tidak pernah memandang manusia pada fizikalnya, namun apa yang penting adalah keimanan dalam hatinya. Justru wanita yang selalu direndahkan dalam pelbagai tamadun dunia tidak dilayan sebegitu dalam Islam. Bahkan Islam sentiasa memerintahkan umatnya agar menghormati, melayani dengan baik dan menghargai wanita. Itulah lambang keadilan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta dan bukti bahawa Islam adalah agama yang benar. Beginilah kan sebenarnya pasal lelaki dan wanita ni, zaman berzaman kita ada isu. Kita sentiasa ada perbezaan, ada perbandingan, sebab lelaki dengan wanita memang tak sama. Siapa yang dah kahwin, lepas tu kita tu sebiji sama dengan suami kita? Tak ada kan? Memang tak ada. Kalau ada persamaan ada, tapi kalau sama betul memang tak ada. Kalau sama betul maknanya salah satu silap jantina. Sama ada dia yang perempuan ataupun kita yang lelaki, maknanya kita silap jantina. Dan perkahwinan dalam Islam, kita kata pencipta kita mengajar kita kalau berkahwin mesti lelaki dengan perempuan. Dia tak boleh sama. Sama lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Salah satunya adalah sebenarnya lelaki dan wanita diciptakan berbeza. Memang totally beza. Totally beza dari sudut sifat kita, sikap kita, dan beza tu dengan makna kata saling melengkapi lah. Sebab manusia tak sempurna, kita semua tak sempurna, dan tak ada manusia dalam dunia ni yang sempurna. Kalau manusia sempurna, maknanya dia tak perlukan siapa-siapa. Tapi kita dalam dunia ni, siapa yang boleh hidup seorang-seorang? Paling kurang pun kalau kita hidup seorang-seorang, kita takkan makan daripada makanan yang betul-betul kita hasilkan bermula daripada tanam padi. Kita tanam padi petani, yang tanam sayur petani, yang tangkap ikan nelayan, yang bela ayam penternak, yang bela kambing, bela lembu yang kita makan tu, itu semua ada orang dia. Bukan kita yang tanam padi, lepas tu kita tanam sayur, lepas tu kita juga bela ikan kat rumah kita tu, kan? Lepas tu tiba-tiba ada kambing belakang rumah, kan? Lembu sebelah rumah, ada, kan? Maknanya kita perlukan orang. Tu konsep perlukan orang. Walaupun kita kata, saya tak perlukan siapa-siapa, kan? Saya boleh hidup seorang-seorang. Tak boleh. Cuba betul-betul hidup seorang-seorang. Makanan kita je dah berapa orang nak buat. Kita kata kita masak sendiri, kita masak benda dah siap.
Bukan lembu daripada tak ada daging sampai ada daging, tak. Kan? Maknanya kita perlu kepada orang lain. Jadi bila manusia tak sempurna, maka kehidupan kita akan dilengkapi oleh yang ketidaksempurnaan wanita tu ada separuhnya dekat lelaki. Jadi lelaki pun tak sempurna juga. Kan? Jadi bila combine dua-dua, maka kita akan saling menyempurnakan. Kalau kita faham konsep ni, tak adalah gaduh teruk sangat. Dah gaduh suami isteri pasal bila nampak beza sikit dah gaduh. Padahal memang kita beza. Dan sebenarnya beza tu lah lagi cantik, lagi bagus. Kan? Katalah kita suka makan benda yang sama. Memang kadang-kadang kalau suka makan benda sama ni, senangnya bila pergi mana-mana kita nak makan benda sama. Tapi susahnya nanti bila dapat benda sama, satu benda orang bagi kita suka tapi tak cukup. Kan? Dan ada pula benda lain yang kita tak suka, kita sama-sama tak suka, lepas tu kita sama-sama tak boleh makan. Dan jadi sebenarnya bila berbeza itu ada kebaikan. Baik. Jadi maknanya dalam rumah tangga kita disatukan dan dengan perbezaan. Jadi laki dengan wanita ni umpama alien, yang akhirnya bertemu di bumi. Seorang daripada planet Marikh, seorang lagi daripada planet Zuhal. Kita bergabung bertemu kat muka bumi atas pelamin. Kahwin-kahwin jumpa alien. Lepas tu mula hari pertama tak alien lagi. Lepas minggu kenapa macam ni? Yang lelaki pun cakap, susahlah nak faham perempuan ni. Yang perempuan pun kata, aku tak faham lah orang lelaki ni. Memang tak faham sebab kita bukan dia dan dia bukan kita. Tapi Islam mengajarkan kepada kita yang sekaligus bukan setakat ajar sifat lelaki macam ni, sifat perempuan macam ni. Kena ingat dalam Quran dan hadis ada dinyatakan sifat lelaki macam mana, sifat perempuan macam mana. Kalaupun itu bentuk dia macam kekurangan, kena ingat itu bukan kekurangan, tapi itu adalah sifat yang diciptakan pada kita. Sebab sebenarnya manusia ni tak ada yang istilahnya kekurangan yang makna kata ada sifat, kalau ini maknanya sifat tak baik, kalau yang ni maknanya sifat baik. Tak. Yang menjadikan satu sifat tu baik atau tidak tu kita. Contoh, kita dah selalu bincang kan pasal lelaki wanita ni kan. Contoh kalau sifat misalnya pendiam. Pendiam ni baik ke tak baik? Pepatah Melayu dia ada sebut keras sumbang. Keras sumbang ni lah orang yang dia tak bergaul dengan orang kan. Dan maknanya bila sebut keras sumbang, dia nak kata tak baik lah. Nak kata orang yang tak bergaul dengan orang yang duduk dia tak reti nak masuk dengan masyarakat tu tak baik. Dan kita selalu menggambarkan orang tu baik bila dia cepat masuk dengan orang. Kan? Itu gambaran baik. Tu kan kalau kata kalau menantu idaman kan, dengan mak mertua boleh masuk kan, dengan ipar-ipar semua boleh geng kan. Tu maknanya baiklah tu. Kalau yang tak reti nak geng dengan semua-semua tu maknanya tak baik. Itu tanggapan umum. Baik. Jadi sedangkan itu sifat yang Allah ciptakan dalam diri kita. Maknanya yang akan conduct sifat tu kita lah, nak jadikan dia baik ataupun tak baik. Baiknya pada sudut sebenarnya orang yang tak banyak bergaul dengan orang ni dia selamat daripada dosa. Dosa mengumpat, dosa memfitnah, dosa mengadu domba, dia kurang sebab dia tak banyak terlibat dengan manusia sangat. Itu dari segi kelebihan. Dari segi kekurangan mungkin dia takkan ada banyak connection. Dia tak ada connection sangat lah, tak kenal orang tu, tak kenal orang ni. Yang penting ialah macam mana kita nak conduct sifat tu supaya tidak menjadi dosa. Ada orang terlampau ramah, terlampau boleh berkenalan dengan orang, ataupun terlampau diam. Terlampau diam sampailah kepada bab kemungkaran pun diam juga. Nampak benda dosa tak boleh nak cakap juga, diam juga. Yang tu dosa. Jadi bila kita kata ada sifat masing-masing, maka Allah cipta pada wanita ada sifat dia, pada lelaki ada sifat. Tapi disebabkan sifat yang berbeza ini kelihatan secara fizikalnya lelaki lebih. Kita bagi tahu secara fizikal, memang lelaki nampak lebih kan. Kalau kat luar tu kita nampak dia lebih kuat, lebih gagah kan. Kemudian lebih cekap dekat jalan raya kan. Kat jalan raya dia lagi cekap kan. Kalau kita kata dalam bab menghadapi situasi apa pun dia lebih rasional. Dan kita wanita lebih emosional. Dia nampak itu sebagai satu yang kelemahan, dan satu kelemahan. Baik. Bila lelaki nampak macam hebat secara fizikal, maka berlakulah dalam sejarah kenapa wanita akhirnya ditindas. Sebab wanita ni dari satu sudut kan, Allah dah cipta kita sebenarnya sebagai follower. Memang Allah tak cipta kita sebagai pemimpin. Bila Allah cipta kita sebagai follower, automatik dibagi package follower.
kan? Akalnya, IQ-nya, perasaan, emosinya semua ada package follower. Dia package, follower ni package. Macam kita pun sama-sama kita, walaupun sama-sama perempuan ada follower, tapi ada leadernya juga, kan? Macam binatang, haiwan haiwan dia ada package. Kalau haiwan ini Allah cipta dia sebagai misalnya sebagai makanan, maka package dia package makanan lah. Package makanan apa dia? Dia ada daging, kan? Dan daging dia boleh dimakan, dan daging dia baik untuk kesihatan, dan daging dia kita perlukan. Kita kena ingat daging haiwan ni tak ada istilah, kan kadang-kadang kita kata kambing tak elok, darah tinggi, daging ni tak boleh, nanti kolesterol, dan ni tak boleh. Dia sebenarnya bukan tak boleh banyak. Dan sebab semua yang Allah ciptakan, haiwan yang Allah ciptakan sebagai makanan, maka dia pasti baik untuk kita. Yang buat dia jadi tak baik kita. Yang buat makanan tu jadi tak baik tu kita. Contoh kan, daging tu baik dah, lepas tu kita pula masak dia, kan, dengan cara apa, masakan-masakan yang misalnya minyak banyak, kan, contoh, jadilah rosak kesihatan. Bukan masalah daging tu, masalah minyak dia, kan. Daging tu dah ada minyak, maknanya kita yang ubah dia, dan kita yang menjadikan dia akhirnya membahayakan dan merosakkan badan kita. Itu konsep hasil ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah. Baik, jadi bila akhirnya lelaki merendahkan wanita, atau ada juga setengah bangsa yang wanita ni ditinggikan, bukan sentiasa direndahkan juga. Wanita ditinggikan sangat hebat daripada kedudukan yang sepatutnya, didewakan, kan? Sebab ada benda yang ada pada wanita ni yang menakjubkan pada pandangan masyarakat tertentu. Jadi itulah nak kata, maksudnya manusia ni kan, kalau kita ni nak menanggapi sesuatu dengan pendapat kita saja, tanpa ada panduan daripada pencipta, kita akan jadi kucak kacir. Sebab kita akan buat tanggapan ikut mata kita, kan? Kita kata yang ni bagus, ni tak bagus, semua ikut pendapat kita. Baik, jadi hari ni yang kita nak tengok adalah berkenaan dengan kedudukan wanita sebelum daripada Islam. Yang sebelum ni kita dah biasa dengar wanita direndahkan, diperhambakan, kan? Tapi kita nak tengok secara fakta, kan? Ada kajian macam mana keadaan wanita sebelum daripada Islam. Sebelum tu muka surat 7 ada perenggan sebut, perenggan yang atas tu, sesungguhnya menjadi wanita syurga merupakan impian setiap daripada kita. Walau apapun keadaan dan amalan seseorang, tidak akan ada wanita yang ingin ke neraka jika dia tahu akan pedihnya azab di sana. Ni ayat ni ada maksud mendalam ni, sebab kita kata apapun keadaan dan apapun amalan kita, semua nak masuk syurga. Dan tak ada siapa di kalangan kita nak masuk neraka kalau tahu pedihnya azab kat neraka. Sebab ada orang bila kita kata buat macam ni nanti masuk neraka, dia jawab apa? Ni biasa dengar tak jawapan ni? Kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Kan? Ada orang jawab gitu. Dan maknanya akhirnya dia kata bukan semua orang nak masuk syurga, kita nak tolong isi neraka, nanti tak ada orang, dia kata gitu. Boleh jawab macam tu pasal apa? Pasal dia tak tahu pedihnya azab. Itu kunci dia. Dia tak pernah mengaji, tak pernah belajar ilmu, dia tahunya nak jawab ikut suka dia. Yang penting dia dapat jawab apa orang cakap. Jadi itu maknanya kalau kita tahulah azab di neraka, maka tak ada siapa pun yang nak masuk neraka. Dan kita hari ni pun kita kata walaupun kita tak buat amal ibadat apa pun, tetap juga nak masuk syurga, kan? Sampai orang yang bercinta-cintun tu kan, dia punya lagu kan selalu kita bertemu di pintu syurga, kan? Padahal dia couple pemain dating, pegang-pegang, peluk-peluk, makan sama-sama, pergi jumpa, pergi berdua-duaan, dosa semua tu kan, video call kan, dosa semua tu. Tapi jumpa di pintu syurga juga. Tak ada pula orang nyanyi lagu kita berjumpa di pintu neraka, kan? Tak berani. Kalau yang tu tak tahu, mana tahu laku kan, cuba kan, cuba buat. Nah, tahu? Jadi kalau kita kata
Dia sebenarnya kalau buat ayat kan, kita berjumpa di pintu neraka, boleh kita buatlah huraian sambungan lagu tu, dakwah lah, kan. Kenapa dia dijumpa kat pintu neraka tu, buatlah cerita dia kan. Ni kalau ada pencipta lirik ke kan, boleh lah buat kita berjumpa di pintu neraka. Dan sebab kita masa kita dah buat dosa masa kat dunia kan, berdating, berchatting tak kira masa kan, kita video call tak kira waktu kan. Lepas tu berpegang bersentuh semuanya berdosa kan. Maknanya kalau dah buat dosa semua nak jumpa pintu syurga macam mana? Tapi macam mana pun memang buatlah dosa apa pun, dia memang nak masuk syurga juga kan. Tanyalah siapa pun. Tapi kita dah nampak masuk syurga ni sebenarnya bukan pada lidah, bukan pada lisan kita kata nak masuk syurga. Orang yang tak mau masuk syurga ni adalah orang yang perbuatan yang menunjukkan dia tak mau masuk syurga. Walaupun dia cakap nak masuk syurga, tapi kalau perbuatan tak menunjukkan nak masuk syurga, kira tak kan, maknanya dia memang tak mau. Baik, kita tengok muka surat 10, wanita sebelum Islam. Ni bab yang pertama. Kita tengok terus satu persatu. Ni fakta, maknanya mungkin sebelum ni kita dengar secara umumnya, kali ni kita tengok by bangsa, mengikut zaman, bangsa-bangsa tertentu. Baik, yang pertama muka surat 11 tu, wanita pada zaman Cina kuno. Jadi Cina kuno ni makna lama kan. Jadi zaman Cina dulu zaman Cina zaman dululah, sekarang Cina dah lain. Sekarang wanita Cina struggle bekerja. Kerja teruk. Sebab dia kalau tak kerja teruk, dia kena tinggal dengan suami dia. Suami dia tak mau kalau dia tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya kesianlah memang, sebab wanita ni memang kalau ikutkan fitrah fizikal kita tak dicipta untuk bekerja. Jadi kita memang kalau bekerja memang penat. Kita keluar rumah je dah penat. Yang pertama, saya selalu sebut kalau balik rumah kan ni pakaian keluar ni kan, kalau balik nanti kan kita tukar baju tu kan, tukar baju tu kumpulkan semua baju yang pakai ni, timbang, tunjukkan suami. Betul, ni supaya dia tahu kan, tunjuk, tengok ni berapa kilo dah barang, baju saja ni, ingat berapa kilo setiap kali kita keluar, dia punya baju berapa kilo. Dia pun saling baju, timbang lah baju dengan seluar, dia baju dia seluar je kan, timbang tengok. Kadang hampir 2 kilo pakaian saja. Saya biasa timbang bila nak travel kan, kita timbang kan, kalau naik flight yang 7 kilo baggage lain luggage tu, kena timbang betul-betul setiap helai baju, pilih yang paling ringan. Ni kalau nak bijak lah kan, bagi kilo tak berat. Kadang selai baju yang sama dia tak sama berat kan? Baru 2-3 hari lepas saya timbang lagi sekali, sebab nak travel minggu depan, minggu satu lagi sajalah timbang balik. Sebab sambil nak lipat simpan baju tu kan, sebab baru balik juga daripada Vietnam tu. Lepas tu rasa bawa 2 set pakaian saja, beg dah 7 kilo. Masa tu saya tak kisah timbangan, sebab ingat 2 set je kan, ingat sikit je, biasa boleh je bawa 3-4 set. Rupanya bila tak timbang memang parah lah. Saya kata 2 set je 7 kilo, macam mana kan? Macam mana nak pergi sampai 5 hari kan? 2 set tu sebab memang duduk 2 malam, 3 hari 2 malam. Jadi cukuplah bawa 2. Jadi kali ni nak pergi lebih sikit, memang kena timbang satu-satu. Jadi ada baju paling ringan. Baju kan kalau kita nak keluar, kita tak boleh pakai nipis-nipis sangat, nanti tembus pandang nampak kan. Paling-paling ringan 150 gram. Itu panjang sampai lutut. Kalau jubah lagi lebih lah. Dan ada yang memang 250 gram tu sampai lutut. Maknanya boleh jadi kalau baju labuh sampai ke bawah, kalau yang pakai jenis baju kurung lagi berat daripada jubah. Sebab dia sekerat pinggang sampai lutut, double kan. Kalau jubah tu boleh sampai mungkin 300 ke 400 gram, bergantung kepada jenis kain dan design. Cuba balik timbang. Tu baju saja, belum contoh tudung apa semua kan. Timbang-timbang banyak tu lah bila kita keluar rumah dan kita dah bawa kat badan kita. Belum handbag kan. Handbag timbang dengan handbag kita. Oi, berat, batu pun ada tu kan. Semua ada. Orang lelaki tak bawa handbag, dia masuk poket je kan. Cukup masuk poket dompet, handphone dah. Dia nak bawa apa lagi? Dia tak ada bedak-bedak kan. Tak ada apa benda tak ada dalam handbag. Cuba buka tengok. Kan, macam-macam ada. Boleh besar gitu. Dompet kita je dah berat dah. 1 kilo dah handphone dengan dompet. Handphone yang saya pernah timbang power bank, dia lebih kurang berat handphone kan. Tu hampir 300 gram kan. Campur dengan dompet, kalau isi duit shilling lagi berat.
Jadi maknanya yang kita kata beban luaran yang kita dah bawa setiap hari tu saja dah lebih berat daripada orang lelaki. Ni cuba simpelkan lah kan. Simpelkan, mungkin handbag kita tak perlu. Handbag kita saja tu, handbag kosong kadang-kadang dah berat. Tengok jenis kan. Ada yang handbag kosong 1 kilo. Berat tak tu. Jadi kita makin penat. Dan memang sebenarnya bukan kata kalau gitu perempuan nak kena bawa semua tu susah lah. Saya ingat bila saya timbang, yang ni saya tak biasa buat. Hari tu saya travel dengan adik kan, pergi Turki tu. Jadi saya bagi tahu dengan dia, baju saya ni kalau satu set dah kilo, segini kilo. Saya tunjuk kat dia kan. Dia tak pernah lagi sebelum ni, sebelum duk tunjuk kat suami je berapa kilo-kilo tu. Sekarang tunjuk kat adik kan. Saya kata kalau satu set dah banyak ni. Jadi sebenarnya beg kita ni kalau sama berat, saya dapat bawa baju sikit je, saya kata. Beg dia dah dapat bawa banyak sebab dia lelaki kan. Lepas tu akhirnya dia kata gini, oh kalau gitu dunia travel ni tak adil lah untuk perempuan ni. Kan, perempuan kena baggage dia kena berat lagi. Sepatutnya adalah peruntukan baggage berat untuk perempuan ni. Tapi tak ada kan. Tapi sebenarnya satu sudut ni, sebab memang wanita tidak diciptakan untuk travel banyak, untuk kita kata untuk keluar daripada rumah kan? Jadi kalau kita keluar daripada rumah nak travel ke ataupun bekerja, kita dah memilih gitu. Kita dah pilih dan kita kena tahulah ini dia risiko dia, ini dia yang Allah ciptakan pada kita. Maknanya kita keluar dalam keadaan kita dah sedia menghadapi semua risiko ni. Kita nak kata tak adil, yang memang macam tu fitrahnya gitu. Jadi kalau nak sama macam orang putih kan, backpackers tu kan, bag dia sama besar lelaki perempuan kan. Sebab apa? Sebab baju dia sama. Malah kadang perempuan lagi sikit kan? Sebab dia buka aurat lagi banyak kan pada lelaki. Seluruh dia lagi pendek pada yang lelaki kan. Baju dia nipis. Kadang-kadang macam yelah dalam nipis putih pula kan. Lepas tu baju dia buka-buka, jadi kurang kain banding orang lelaki. Selai, okay, itu satu hal lagi. Selai boleh pakai seminggu. Masa saya pergi kursus tu ada juga orang foreigner lah, tudung dia bawa satu je, 15 hari pakai tudung. Itu tudung lah, dia Islam kan, dia bawa tudung. Ada sekali tu dia basuh tudung dia, tak pakai tudung tapi dekat dalam lengan tu kata mana tudung, dia kata basuh, saya bawa satu tu je tudung. Oh kita tahu. Tu maknanya kalau nak jimat kita tak boleh orang kita kan. Kita tak boleh pakai gitu lama-lama kan. Kita memang tukar satu sudut. Memang orang Melayu ni dari satu sudut kebersihan tu kita jaga. Walaupun sebenarnya bab tu dia sesuai di tempat kita sebab dia panas dan lembap. Tapi di negara-negara yang kering ni dia memang tak berapa kisah sebenarnya. Tak tukar tu tak bau pun kan? Yang masalahnya orang sana bawa perangai tu main Malaysia. Bau semacam Kalau orang Malaysia bawa perangai Malaysia pergi sana, untuk orang lain tak ada masalah, tapi masalah untuk kita. Sebab ada negara yang tak boleh mandi banyak-banyak kali, bawa penyakit. Kita bawa perangai kat Malaysia, mandi sehari sampai 3 kali. Itu bahayalah untuk kesihatan. Baik, itu nak cerita maknanya dari segi fitrah kita. Baik, kita tengok wanita zaman Cina kuno. China adalah sebuah negara yang sangat masyhur dengan sejarah pemerintahan yang pelbagai, di mana dinasti pemerintahan, corak hidup masyarakat dan adat bersangnya pekat diwarisi oleh generasi seterusnya. Bangsa Cina ketika itu memandang wanita dengan pandangan yang sempit, iaitu wanita ialah satu bentuk bebanan yang besar ke atas masyarakat. Poin dia adalah bebanan yang besar ke atas masyarakat. Kebiasaannya masyarakat Cina akan menilai wanita melalui menenggelamkannya ke dalam air atau menjadikannya makanan kepada khinzir. Sekiranya wanita itu masih hidup, maka hiduplah wanita itu tanpa memakai mahkota kemuliaan, tetapi mereka dibelenggu kehinaan dan dijual beli dengan harga yang murah. Demikianlah aliran jahiliah ini, sehinggalah arus kehinaan ini tersebar luas di negara Cina. Wanita Cina melalui kehidupan mereka dengan penuh kehinaan, kelemahan, haram mewarisi harta dan tidak boleh memiliki sesuatu pun daripada bapa atau suaminya. Malah mereka tidak boleh memiliki harta sendiri. Lebih dari itu, mereka juga dinafikan haknya, termasuklah hak untuk hidup. Seterusnya, wanita Cina boleh dipukul, dihina oleh bapa atau suami. Para suami boleh menjual isterinya dan wanita tiada hak untuk menuntut cerai daripada suaminya. Situasi menyayat hati terhadap wanita Cina ini telah berubah sejak 1927. Baru maknanya sebelum tu itulah keadaannya.
1927, tatkala kaum lelaki disibukkan oleh pekerjaan mereka setelah wanita masuk campur urusan mereka. Ini menunjukkan kecerdikan wanita Cina dalam memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan, sama ada bahagian pengurusan dan jenayah. Maka muncullah akhbar harian khusus untuk perempuan Cina di kota Shanghai, sekaligus membubarkan adat resam yang diamalkan oleh lebih kurang 100 million perempuan di negara Cina. Malah perempuan Cina juga telah keluar ke seluruh bandar-bandar di negara Eropah untuk mendapat sokongan ke atas akhbar harian mereka dari segi kebebasan percetakan. Dan mereka adalah golongan pelajar-pelajar perempuan dan juga tenaga-tenaga pengajar. Pada akhir 1926 telah terzahir kemampuan wanita Cina dalam menyelesaikan beberapa masalah negara. Maka oleh sebab itu kedudukan wanita dinaikkan kepada kedudukan tertinggi dalam masyarakat Cina, dan ini membuktikan kemampuan wanita dalam berkongsi kehidupan dengan lelaki. Baik, ni kan maknanya kalau tengok dalam ni kan sejarahnya, maknanya manusia ni dia perlu tengok bukti dulu kan. Maknanya dia ada eksperimen, try and error gitu kan. Tengok keadaan ni, buktikan gitu, baru dia tahu, oh rupanya perempuan mampu buat ni, oh rupanya perempuan boleh buat ni. Tapi kalau daripada pencipta kita, dia dah bagi tahu dari awal. Yang malangnya kalau kita ikut kaedah manusia kena tengok bukti dulu, malangnya tu yang dah lepas-lepas tu. Ini yang zaman Cina kuno ni yang kita biasa dengar. Kalau maharaja dia ada gundik. Gundik dia kadang-kadang sampai 3,000 orang. Dia ada bangunan khas. Dan gundik ni kerja dia tiap-tiap hari apa dia? Hanya untuk mendapatkan anak lelaki untuk maharaja. Dan maknanya hanya untuk mengejar cinta maharaja yang satu tu je. Dengan 3,000 orang dia dah ada bersaing habis seumur hidup dia. Apa nilai dia? Sebagai manusia kan? Apa harga dia gitu? Dia tak ada harga. Dan dia hanya nak kena memuaskan perasaan maharaja sampai maharaja sayang mungkin salah satu atau beberapa orang daripada gundik-gundik dia tu, barulah yang itu ada nilai. Lepas tu dia berebutlah sama-sama dia supaya kedudukan dia tak jatuh. Nanti kalau datang yang baru lagi, mungkin yang baru tu akan disayang oleh maharaja. Itu je nilai kehidupan perempuan. Sampai sekarang sebenarnya ada game dia tu. Game tu dia buat ini sebenarnya memupuk pemikiran ni balik lah. Game tu dia kena dressing seorang wanita tu, kemudian pergi depan maharaja. Kalau maharaja suka, okey boleh naik level. Kalau maharaja tak suka, kena tendang. Ada dia buat game. Tapi itu sebenarnya kehidupan tu berlaku satu ketika dulu. Yang kita dengar dinasti Cina ni. Cina ni dia ada dinasti yang sangat-sangat kuat. Maksudnya sejarah dia kuat. Dan kita kalau tengok pentingnya sejarah ni kan, dan pentingnya anak keturunan kita untuk kenal sejarah. Sejarah tu akan memberikan jati diri pada dia. Sebab tu orang Cina, baru ni kan saya pergi Turki ada kursus kan. Jadi ada kawan-kawan lah. Ada salah seorangnya Cina. Orang Cina memang dari negara China. Dia cerita, dia kata sebenarnya tak mudah untuk buat orang Cina masuk Islam. Dia masuk Islam lah. Dia asalnya China, memang Buddha. Lepas tu dia mendapatkan hidayah. Dia selalu travel keliling dunia dan dia nampak kan dunia Islam semua. Akhirnya dapat hidayah. Baik, tapi dia kata tak mudah untuk buat orang Cina meninggalkan agama dia. Kenapa? Salah satunya sebab sejarah orang Cina. Orang Cina dia ada sejarah yang sangat-sangat kuat bagi dia. Jadi dia sangat berbangga dengan dinasti-dinasti dia. Menyebabkan kalau tiba-tiba kita kata nak suruh alih kan, tukar, maknanya kalau tinggalkan agama dia bermakna seolah-olah meninggalkanlah sejarah dinasti-dinasti yang hebat. Dia takkan berpindah kecuali kepada sesuatu yang lebih hebat kan. Jadi sebab tu dia susah tukar agama. Memang dia sangat susah kan, tukar agama sebab dia hebat gitu. Bagi dia sejarah dia hebat. Kenapa aku nak pindah dekat benda yang lemah? Dan sejarah dia sangat lama kan. Sebab tu kalau Islam, kalau betul kena cara, kena tempat, dia akan nampak Islam jauh lebih hebat daripada itu kan. Itu China kan, negara China. Baik, kalau kita tengok pula misalnya di Turki ni dari segi statistik penganut Islam dia lebih daripada 90%. Walaupun pengamalannya tak kan? Dari segi pakaian dia macam barat, ramai orang tak solat, pengamalan memang tak. Tapi kenapa dia berbangga jadi orang Islam? Kalau kita tanya dia kan, kamu Islam ke? Dia akan jawab, Musliman Alhamdulillah. Dia akan sambung Alhamdulillah. Kita kalau orang tanya, Islam ke? Ya. Habis kan? Dia sambung Alhamdulillah sebab dia sangat bangga jadi orang Islam. Kenapa dia bangga sangat?
Kalau pergi sana kan, Istanbul terutamanya kan, sejarah Islam, sejarah kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih tu adalah satu kebanggaan Istanbul. Masjid-masjid daripada kerajaan Turki Uthmaniyah ada banyak sangat. Setiap sultan yang pernah memerintah semua ada masjid. Setiap dia jadi sultan akan bina satu masjid. Bahkan ada anak sultan yang tak sempat jadi sultan dibinakan juga masjid untuk dia. Banyak sangat masjid. Jadi sejarah tu menggambarkan sangat luar biasa gitu. Kemenangan Muhammad Al-Fatih di sana menyebabkan orang kalau jadi Islam, dia rasa dia keturunan orang yang hebat. Itu penting sejarah. Lepas tu kita ni kan, ada mak bapak yang cerita pasal keturunan-keturunan dia dekat anak-anak. Ada yang tak pernah cerita. Sampai anak tu tak tahu pun ayah bapa beradik pun dia tak tahu kan. Sebab ayah dia misalnya perantau kan, hijrah ke Malaysia, keluarga dia semua kat negara lain dan tak pernah balik dah. Terkadang anak tak tahu ayah ada berapa beradik ke, mak ni adik-beradik mak kerja apa tau kan, dia tak tahu kan. Kakak mak kerja apa, adik mak kerja apa. Dulu nenek, arwah nenek dulu macam mana, tahu orang dia tak tahu. Sebab kita tak pernah cerita. Kalau keluarga kita ada satu sejarah yang membanggakan, maksudnya bukan kita nak berbangga, tetapi percayalah kekuatan itu, kalau dia adalah kebaikan ya, kita ceritakan kepada generasi selepas kita, dia akan buat dia sangat ada prinsip, dia akan buat dia percaya diri kan. Dan macam itulah kita tengok dalam konsep agama. Misalnya katalah kita ada keturunan dulu, ada apa, syekh kan, kita keturunan daripada syekh mana ke kan, maknanya orang alim ke kan. Paling kurang keturunan kita tu rasuk, ya aku ni keturunan orang alim, tak boleh lah nakal-nakal sangat. dia ada bagi kekuatan gitu pada sejarah. Sebab tu di tanah Melayu kita sebenarnya ada sejarah Islam yang sangat hebat, tapi semua dibuang, dihilangkan. British curi sekali dengan dia keluar pada tanah Melayu, dia curi semua. Kita punya buku-buku catatan sejarah semua dibawa ke sana. Sekarang masih ada di perpustakaan London. Kat Malaysia tak ada. Dan dia tahu betapa pentingnya sejarah. Kita biasanya budak sekolah tak suka subjek sejarah. Tapi memang sejarah banyak tak betul pun. Kita tak pernah diajar dalam sejarah kita. Di Afrika Selatan sana ada bangsa Cape Malay, bangsa Cape Town campur Melayu. Ada orang Melayu kat sana. Tak ada kan dalam buku sejarah. Padahal tu sejarah yang sangat besar. Kenapa tak masuk tu? Sebab sebenarnya Islam di Afrika itu sampai daripada kita. Orang Melayu kita yang bawa Islam ke sana, bukan orang Arab. Afrika dengan Arab sebelah je, seberang laut kan. Kita jauh pun. Kalau tengok peta tu jauh kita kat bawah tu. Tapi Islam di sana datang daripada kita. Sampai terbentuk satu bangsa orang Cape Town nama negeri kan, tempat kat sana, campur Melayu. Dan bangsa dia memang dinamakan Cape Malay. Kenapa kita tak tahu kewujudan dia kat sini? Dan mereka ni keturunan ulama. Kenapa jadi ulama? Sebab mereka adalah di kalangan ulama dan raja-raja Melayu yang dibuang negeri, dipenjarakan di pulau kat sana sebab menentang penjajah. Jadi penjajah tak ceritalah dia punya cerita, sebab dia masuk, bagi dia orang penentang penjajah, penjenayah bagi dia ya. Dia ada satu pulau kat sana. Pulau tu dulu kan penjaranya pakai pulau. Jadi kalau dipenjarakan dekat pulau, maknanya dia tak boleh keluar dari pulau. Dan dia orang expect dia orang takkan dapat keluar, sebab pulau tu dia duduk dekat selatan daripada Afrika tu kan, paling selatan kan. Dan laut kat situ itu sejuk sepanjang tahun, sebab dia dah dekat dengan kutub utara kan. Jadi dia sejuk sepanjang tahun. Maksudnya kalau orang berenang, orang takkan kuat berenang. Sejuk sepanjang tahun, kemudian angin dia tu tak menentu. Dan angin dia tu, sebab Afrika tu kalau tengok peta, ujung dia macam tu, muncung tajam kan. Maksudnya kalau duduk kat pulau tu, ni ujung Afrika tu tajam, duduk kat pulau tu, bila dia nak melintas tu angin kanan kiri. Dia bukan macam laut Cina Selatan. Ni nak kena gambarkan peta ni kan. Nak kena tunjuk peta. Cuba kan daripada kita letak kat rumah kita tu gambar, tak apa-apa gambar tu kan, macam letak peta dunia dalam rumah kita. Bagilah satu keluarga semua tengok gitu. Dan saya ingat masa saya belajar dulu, masa duduk kat Mesir, saya beli peta
Peta dunia tu besar separuh dinding bilik. Memang tampal tu. Bila tengok peta dunia ni, satu tak ada pun dalam subjek sekolah kan, tapi dia meluaskan pemikiran kita satu sudut. Kita rasa betapa kecilnya kita. Okay. Dan kemudian dari satu sudut yang lain, kita lebih faham. Contoh bila kita serta kan, Selat Melaka. Selat Melaka ni dia terlindung. Sumatera tu besar. Semalam baru sembang dengan kawan orang Aceh kan, dia sembang tu, saya nak pergi Padang, saya kata dalam 2 minggu lagi. Dia duduk Aceh kan? Dia kata kalau Padang tak boleh nak tolong lah, tapi dah tak jauh tu datang lah. Saya tanya berapa jauh tu, berapa kilometer? Dia kata tak payah cakap kilometer lah, kita cakap jam jam berapa? Kalau naik bas tu dalam 2 hari. 2 hari. Orang kata tu bukan dekat tu, dia pulau yang sama tu padahal. Bukan jam, 2 hari lebih naik bas. Sebab Aceh ni dia yang paling ujung. Dia titik 0 km Indonesia tu kan diukur daripada Aceh. Ada satu tempat tu dia namakan 0 km. 0 makna kosong. 0 km Indonesia tu kan panjang kan, bawah kita tu kan, sampai ujung tu. 0.0 dia dekat Aceh. Ujung dia dekat Papua. Negara dia masih Indonesia luas ya. Jadi Sumatera saja baru Aceh ke Padang. Padang tu belum ujung, dia masih ada ujung bawah lagi. Itu dah 2 hari lebih. Maknanya dia jauh lebih besar daripada Semenanjung Malaysia. Kita Perlis sampai Johor baru 12 jam kan. Tak ada apa lagi. Tapi satu sudut mungkin sebab dia orang bawa kereta slow. Jalan raya dia pun tak secantik jalan kita. Jadi dia memang agak slow. Mungkin taklah sampai 2 kali ganda daripada Perlis Johor. Kalau tengok dalam peta tu tak sampai. Dengan dia punya jalan tar pun memang tak berapa elok. Kalau kat Jawa tu saya biasa naik kenderaan darat daripada Jakarta sampai Surabaya. Sakit badan memang. Jalan duduk yang berlubang-lubang gitu kan. Ada setengah negara memang dia tak jalan laju. Indonesia termasuk tak jalan laju. Baru ni Vietnam kan, balik dari Vietnam pun. Vietnam pun perjalanan yang dalam peta kata sekitar 3 jam, kita orang tempuh 8 jam. Bukan sebab jam ke apa tak, memang kenderaan dia tak jalan laju. Paling laju 80. Paling laju. Dan peraturan dia kalau dia tulis kat situ hanya dibenarkan 80 km sejam, kereta dia takkan bawa 80, dia akan bawa 70. Kalau kita tulis 110, bawa 140. Dia lain. Jadi memanglah jadi slow, sangat slow, tak sesuai lah dengan yang ada dalam peta. Jadi mungkin jarak tu taklah sampai jauh sangat, tapi sebab dia slow kan. Tapi tetaplah jauh. Nak gambarkan besarnya Pulau Sumatera yang menutup Selat Melaka. Jadi sebenarnya angin yang sampai kat kita ni dah tertutup dengan satu pulau besar. Slow lah. Sebab tu boleh berenang. Ada kan pertandingan yang anak autism berenang dekat laut Selat Melaka kan. Jauh tu, tapi tak ada masalah sangat sebab ombak kita kecil. Dah ditutup dengan pulau tu. Kat sana dia punya laut tu bukan laut, dia lautan. Jadi dia bukan sea. Bahasa Inggeris kan sea kalau laut. Dia ocean. Ocean ni lautan. Lautan ni yang maknanya luas, tak ada apa-apa pulau besar yang menutup dia. Jadi angin sangat kuat, air dia sejuk. Kita pegang tu, saya pernah ke sana tu, pegang tu memang macam air peti ais lah. Bayangkan nak berenang dalam tu. Sejuk, tak mati beku, kena tiup angin entah ke mana-mana hala. Sebab masa pergi tu nak naik bot lah, nak pergi pulau tu kan. Dia Nelson Mandela pernah juga dipenjarakan kat situ. Bukan orang Islam je lah maknanya. Nelson Mandela kan termasuk yang membela orang kulit hitam masa tu kan. Tu dipenjarakan kat situ juga. Masa nak pergi pulau tu, bot ditutup, tak dibenarkan sebab angin kuat. Kalau bot pun tak boleh jalan orang. Jadi maknanya dia memang tak expect orang kalau dah duduk kat pulau tu takkan keluar lah. Dia bersanggap takkan keluar. Tapi kita tahu jiwa orang beriman ni, kita tahu tujuan hidup kita kat dunia. Kita bukan hidup untuk diri kita. Kita hidup untuk menegakkan kalimah Allah atas muka bumi. Maka dia orang fikir kita ni dah dibawa sampai ke sini, kita takkan berhenti daripada bekerja sebagai hamba Allah. Kita takkan berhenti daripada ibadah, kita takkan berhenti daripada dakwah. Jadi sekarang kita kena nekat. Dan nekat sama-sama dia, kita akan melintasi laut ni walau apa pun yang terjadi. Dan kita akan berdakwah kepada bangsa yang ada di sini. Itu Afrika. Masa tu Islam belum masuk. Jadi kalau tak lepas, mati syahid lah.
Tak apa kan, kita okey kalau mati syahid okey, yang penting mati husnul khatimah. Kalau lepas, maknanya sampai sana kita akan berdakwah dengan agama Allah. Dan bersekelompok mereka tu betul-betul berenang lah. Dan memang ada yang hanyut, ada yang meninggal, dan ada yang lepas sampai ke daratan dengan izin Allah. Tu makna bila kita faham, kalau bayang sejarah macam tu kan, kita kena faham lah duduk kat mana pun. Bukan masalah kita bukan duduk kat negara kita, kita duduk negara orang. Sekarang ni kan istilah negara kan. Tak, semua bumi Allah. Yang penting kat mana pun kita duduk, kita bekerja. Bekerja untuk agama Allah. Sehingga akhirnya, ya. Pulau, untuk apa tu? Dipenjarakan juga. Dipenjarakan di pulau. Tapi tempat kita mungkin kalau nak berenang tak mencabar sangat. Ada pencabaran kat sini, obo-obo. Sebab saya ingat dulu ayah saya pernah kan, masa dia nak pergi belajar kan, dia tak ada duit, dia berenang, kena obo-obo. Gatal memang, satu badan merah je. Itu cabaran kat tempat kita. Sana dia obo-obo kesejukan kot. Tak boleh hidup. Tapi dia ada ikan jerung. Dia ikan jerung. Kalau pergi ada pantai dia, memang ada bendera ikan jerung. Jadi dia akan warning, ada musim ikan jerung akan dekat ke pantai. Jadi siapa nak mandi pantai tu kena check bendera tu. Kalau bendera tu tengah tinggi tak boleh pergi. Maknanya ikan jerung memang sampai ke pantai kan? Matilah, kena makan lah ikan jerung, gigit kan. Sebab dia gigit bukan apa, kita kacau tempat dia. Itu tempat dia. Laut kan tempat dia, bukan tempat kita. Tempat kita atas darat, kita yang pergi kacau. Itu yang dia serang kita. Jadi kena tengok bendera tu. Kalau dia tengah turun bawah, okey, boleh main tepi-tepi pantai. Maknanya risiko besar macam tu. Tapi tetap sebab kita tahu ada big why istilahnya. Dalam hidup kita kena ada big why. Apa saja yang kita buat, kita kena tahu betul-betul kenapa kita buat benda tu. Dan kalau kita tahu kenapa kita buat benda tu, apa pun arah melintang, apa pun yang terjadi pada masa kita menuju tujuan kita tu, tak ada masalah. Jadi konsepnya tu, bila tahu mereka nak berdakwah, maka kalaulah mati syahid. Dan ada yang berjaya melintasi sampailah terbentuknya kaum Cape Malay tu. Dan ada pengampungan-pengampungan Islam, masjid-masjid pun ada. Dan ulama-ulama ni dikuburkan di sana, masih ada kubur-kubur dia. Dan Cape Malay ni budaya dia banyak macam Melayu. Ada pagi-pagi jual kuih-kuih. Kuih-kuih dia macam kita. Sambal belacan dia makan. Padahal orang Afrika tak makan sambal lah. Cakap tak boleh. Tapi kalau pergi kubur dia, batu nisan dia masih bertulis Jawi. Asalkan pergi tu, dia kata ini tulisan bangsa awak ni. Dia kata cuba baca. Dia suruh baca. Kita baca tu memang telah meninggal dunia, simpulan pada tarikh sekian-sekian, pada jam sekian-sekian. Memang bahasa Melayu, tapi tulisan Jawi. Dia kata ni batu yang dah dari dulu lama-lama. Kalau dunia tahulah sejarah tu, mungkin kita pakat pergi sana kan, antara tempat yang kita nak ziarah kan. Ada bangsa kita kat sana tu kan. Makanan dia, makanan kelapa-kelapa tu ada lagi lah, kuih-kuih yang berunsurkan santan kan. Itu bukan makanan orang Afrika. Dan sebenarnya dalam bahasa Afrika banyak bahasa Melayu. Antara contohnya pisang. Pisang, kalau pergi sana nak beli pisang, tak payah cakap banana, cakap je pisang. Memang bahasa dia dah. Meninggal dunia itu masih pakai bahasa Melayu. Cuma slang dia meninggal gitu, dia tak sebut meninggal. Banyak lagi istilah-istilah lain dalam bahasa, memang bahasa Afrika itu banyak bahasa Melayu. Pengaruh kita kan di sana. Dan di sana juga ada tempat nama Makassar. Memang yang buka tempat tu Syekh Yusof tu orang Makassar. Makassar Indonesia kan. Jadi yang ada kat pulau tu orang Nusantara lah, Indonesia, Malaysia. Dulu kan kita sekali kan. Jadi maknanya itu keadaannya di sana. Dan itulah jiwa kita sebagai orang yang beriman. Dan di sana bukan lelaki saja, ada perempuan juga kan? Isteri dia ada sekali, ada yang maknanya dimakamkan kat sana. Baik, kita tengok balik Cina kuno ni. Ini sejarah tadi kita cerita, maknanya betapa pentingnya sejarah yang akan menyebabkan kita berbangga gitu. Kalau kita pergi dekat Afrika tu, dia akan cakap dengan kita, we are from you. Dia tahu kita orang Melayu, dia kata kami datang daripada kamu, daripada kita. Sebab memang kita yang bawa Islam ke sana. Masih ada sebenarnya keturunan-keturunan dia banyak, yang Indonesia yang masih banyak dia orang masih lagi berziarah, masih kenal keluarga. Itu masih ada. Muka dia campur dah, Afrika campur Melayu. Maknanya Afrika ni rambut dia rambut macam
keriting halus-halus kan. Kalau kek Malay dia dah ikal mayang sikit. Kulit dia kalau Afrika hitam legam kan, hitam legam yang berkilat kan. Kalau kek Malay dia dah agak sawo matang, tapi yang matang betul tu yang agak gelap tu. Dia dah campur, dia tak betul-betul hitam. Hidung dia pun tak mancung lah. Tapi Afrika memang tak mancung kan, dia kembang kan. Hidung dia macam Melayu sikit. Melayu dia pesek, penyet. Tadi saya baca kat kedai sambil naik motor kan, tengok ayam penyet. Dan kepala saya, bukan ayam dia penyet, hidung pun penyet juga. Itu yang ayam penyet tu, makanan kita tu. Rasa memang hidung kita penyet. Penyet tu pesek lah kan. Penyet tu kan maknanya penyet kan, kena penyet. Hidung kita memang tak mancung. Kalau Afrika hidung dia kembang, dia tak mancung tapi dia kembang, dia besar sikit. Tapi kalau kita dia agak penyet. Jadi yang kek Malay ni dia dah gabung dah. Nak kembang pun tak kembang sangat. Penyet pun tak penyet sangat. Kan, ada tengah-tengah. Dan kita tengok kalau bangsa Melayu Cina kuno ni, Cina kuno ni, maknanya mereka memandang wanita ni, kalau tengok awal tadi, wanita ni nak nilai dia layak hidup ke tidak. Layak hidup ke tidak, dia akan tenggelamkan dalam air ataupun dia bagi makan kepada khinzir. Kalau mati lah kan. Kalau hidup maknanya hidup, tapi bukan hidup dalam keadaan mulia dah, hidup dalam keadaan hina juga. Hidup dengan tak ada nilai. Ya, kalau kita fikir kan, kadang saya fikir kenapa lah bangsa-bangsa ni boleh buat perempuan sampai macam tu. Salah satunya gini, kita dalam Islam pun kalau tak faham betul-betul konsep tanggungjawab lelaki kan, misalnya dia akan merasa isteri dia ni beban. Sebab kalau katalah orang tak beriman, dia kan pada wanita ni, yang orang lelaki nak tu, yang orang bukan Islam duk buat tu lah kan? Maknanya dia tak perlu bagi nafkah, tapi dia boleh dapat wanita tu. Baik, dalam Islam tak boleh macam tu. Dalam Islam kita wanita ada hak. Jadi maknanya kalau kamu nakkan apa yang kamu senangi pada wanita, berikan juga hak dia. Itu baru adil. Jadi sekarang ni yang jadi macam tu pasal dari satu sudut memang akan tergambar beban. Contohlah kalau kita pergi berjalan kan. Baik, nombor satu, kalau kita pergi berjalan makan angin, dari segi pengeluaran duit, kos, tanggungjawab suami kan, dia termasuk nafkah batin tu. Untuk membahagiakan, menggembirakan isteri, suami memang kena keluarlah kos kan. Memang tanggungjawab dia. Makannya, minyaknya, semua duit dah keluar banyak lah. Lepas tu nanti bila keluar, beg besar, siapa beg besar? Dia ke kita? Kan cerita tadi baju kita berat kan, maknanya beg kita lagi berat pada dia. Dah beg kita lagi besar, tapi nanti masa angkat, siapa angkat? Dia. Kita tak larat pula nak angkat berat-berat. Akhirnya kalau dia tak memikirkan soal ini tanggungjawab dia dan sebagainya, dia akan rasa kalau gini lagi best jalan dengan kawan. Berapa pening-pening bawa keluarga kan, menyusahkan. Kalau jalan dengan kawan pun boleh tolong angkat beg kita kan. Lepas tu tak payah keluar duit sampai double kan. Tambah kalau bawa anak-anak lagi lah kan. Lepas tu tiba-tiba katalah dah plan ni, jadual kita nak pergi, ada pula hari yang kita nak hiking contoh kan. Tiba-tiba bini senggugut. Lagilah pening dia loh. Ni dah kacau jadual, kita dah lah bayar dah kan. Hiking ni kena bayar yuran kan. Kita dah bayar, tiba-tiba nak senggugut waktu ni pula dah kan. Lepas tu tak bawa pad pula kan. Dia pula nak kena mutar cari kan. Ya Allah, menyusahkannya gitu. Dan itu kalau senggugut. Ada pula tiba-tiba sampai sana dapat berita mengandung. Anda tahu kan honeymoon, sampai tempat honeymoon tu tak ada nak honeymoon, mengandung lah. Duk muntah-muntah pula, dah lah pergi overseas kan. Duk muntah-muntah, tak boleh nak pergi mana-mana, dah duduk kat hotel je. Pening, menyusahkan. Secara fizikal dia akan melihat menyusahkan. Itulah yang maknanya kalau dia tak ada iman dan tak tahu wahyu daripada pencipta, dia akan fikir dah perempuan ni buat apa menyusahkan kan. Sedangkan yang dia nak daripada wanita satu je, apa yang ada pada wanita. Kenapa kita kena tanggung beban-beban ni semua? Nak bagi duit lah, nak bagi kos hidup lah semua. Jadi perempuan ni sebenarnya tak ada nilai. Jadi macam barang je kan? Macam barang yang kita, kalau kita nak, kita guna. Kalau kita tak mau, tak buang lah kan. Sedangkan Allah cipta kita sebagai manusia, dan memang itu yang terjadi tu. Sebab tu hari ni walaupun dia Islam, kalau dia tak belajar agama, dia boleh berfikir macam tu. Dia boleh fikir wanita ni sangat membebankan. Itulah sebab kalau nak kahwin, nak cari menantu, memang nombor satu agama. Allah ajar, kalau Nabi bagi tahu kat kita, kalau laki
Dia ada dua je. Kalau lelaki nak pilih dua. Satu agama, satu akhlak. Sebab kalau dia tak berpegang dengan agama, masa dia tak kahwin lagi, dia tak jumpa ni isu-isu ni. Dia mana tahu nak senggugut setara mana kan. Nanti kalau dah mengandung nak muntah setara mana, dia bukan tahu mak dia dulu macam mana mengandungkan dia. Dia tahu-tahu dia dah besar, dia tengok mak dia dah tak ada apa, dah okey dah, dah tak mengandung dah kan. Dia tak tahu susahnya macam mana kan. Jadi tu maknanya konsep yang akhirnya ada bangsa-bangsa yang memandang memang tak guna pun nak jaga orang perempuan ni, menghabiskan duit. Menghabiskan duit nombor satu juga. Dari segi keperluan hidup, perempuan lebih banyak kan. Dan kita kata kita duduk saja pun, tengok tu kalau datang haid nak kena ada tu pad kan. Lepas tu nak kena ada getah ikat rambut lah, tu belum campur makeup lagi kan. Kalau lelaki macam tu je lah, makan je dia kan, dah tak ada keperluan hidup lain. Perempuan penjagaan diri dia saja pagi sampai ke malam. Ada orang perempuan yang boleh tak buat kerja lain selain menjaga diri saja. Jaga diri tu maksudnya pergi pedicure, manicure, salon, semua tu kan boleh habis pagi sampai malam. Orang lelaki tak perlu sangat semua tu kan. Tu belum cerita lepas mengandung, lepas bersalin lagi lah kena urut sana urut sini, macam-macam nak jaga kan. Jadi secara fizikal nampak kelihatan menyusahkan gitu kan. Sebab itulah Allah tekankan banyak-banyak, bagi tahu suami kena sabar, suami kena menghargai kan. Dan Nabi pun pesan kan, pesan dalam hadis wada'nya, dalam khutbah haji wada' tu Nabi pesan antaranya adalah supaya lelaki menjaga wanita dengan baik, sebab kita ni diambil dengan amanah daripada Allah. Maksudnya dia nak akad nikah dengan kita tu, akad tu adalah amanah daripada Allah ya. Kalau tidak, tu yang kahwin sekejap lepas tu dah rasa susah ada bini kan. Tu yang orang putih pula, dia fikir duduk dah serumah, anak dah 5 tak kahwin lagi. Bila tanya kenapa belum kahwin, belum sedia untuk bagi komitmen kan. Sebab dia rasa kahwin tu komitmen. Kalau macam tu ikut suka hati. Kalau selagi tak ada kahwin yang sah dekat gereja, dia ikut suka hati nak buat apa-apa. Lepas tu kena tinggal lah, masa tu lah baru rasa tak boleh tuntut hak apa-apa. Dan sebenarnya wanita dalam keadaan tu lebih-lebih tertindas. Bila dah tinggal, laki ni umur lah sampai 50 ke sampai 60 pun boleh lagi cari bini muda kan, boleh lagi nak cari. Perempuan kalau anak dah 5 nak cari susah kan. Dan dia tak boleh tuntut apa pun sebab dia bukan suami isteri. Itu berlaku di barat kan? Dan itu sebenarnya walaupun kita nampak macam kebebasan hidup, masing-masing senang hati, bahagia, tapi sebenarnya untuk jangka masa panjang wanita itu tertindas kan? Dia tertindas. Dan akhirnya duk nangis seorang-seorang, tak boleh buat apa kan? Baik, itu maknanya keadaannya. Dan di kalangan kaum Cina kuno ni kita tahu maknanya mereka menganggap kau nak seksa macam mana pun dia tak ada ngadu dengan siapa pun. Kalau dia cakap dengan ayah dia pun, ayah kata engkau dah suami kau punya. Jadi macam seolah-olah kita beli barang yang kita boleh buat ikut suka hati kita. Itu dia kedudukan wanita. Jadi kalau kita tahu sejarah macam ni, barulah kita tahu bersyukur. Kalau tidak, yang hari ni masih lagi nak tuntut hak persamaan ya. Nak tuntut hak juga, hak yang macam-macam gitu, hak yang bukan-bukan. Padahal Islam tu dah bagi hak kita cukup tinggi. Dan kalau kita faham detail betul kan, sebenarnya semakin kita mengamalkan ajaran Islam, semakin besar hak kita dapat. Dan semakin kita menjauhi ajaran Islam, semakin kita sebenarnya sedang menindas diri kita sendiri. Kita tak sedar benda tu. Sebab kalau kita nak faham dalam sejarah macam mana wanita kedudukannya diangkat oleh Islam, dan angkat tu daripada kedudukan yang sehina-hinanya. Macam mana cara Islam boleh angkat? Itulah dia dengan do and don'ts tu, halal haram yang Allah bagi tu semuanya mengangkat kedudukan wanita. Antaranya pakaian tutup aurat ni kan. Zaman jahiliah dulu kan tak tutup kan. Dan dalam ayat Quran waktu dia sebut suruh tutup aurat ni, wanita ni ditutup aurat ni, dan ayat tersebut untuk membezakan siapa di kalangan kamu yang merdeka dan hamba sahaya. Maksudnya siapa yang hamba sahaya tu pakai buka-buka, yang merdeka tu yang boleh tutup. Jadi hari ni siapa buka-buka, hamba sahaya. Kepada siapa? Kepada orang yang nak tengok. Dia memang ada yang nak tengok. Yang nak tengok tu lah yang dia memperjuangkan kebebasan wanita, suruh pakai ikut suka, sebab dia nak tengok kan. Kalau semua tutup, dia pula tak best lah. Nak tengok kat mana? Tak boleh tengok. Ni lelaki yang tidak beriman. Sebab itulah sebenarnya yang membela kaum wanita sepatutnya lelaki.
bukan wanita. Itu adalah perintah daripada Allah. Dan Allah suruh jaga wanita ni bukan setakat isteri, anak-anak, mak bapak tu je, mak, saudara-saudara perempuan tak, bukan tu je, tapi semua wanita dalam dunia. Kita hari ni silap faham bila ada misalnya suami kita jaga perempuan lain yang elok, jaga maksudnya misal kata bagi makan, ada janda lah tu kan, duk hantar makanan, duk tolong bagi duit apa semua, kita mula kata suka kat dia tu, kita mula jealous kan. Padahal memang kena jaga. Kalau lelaki yang beriman dia akan perhatikan. Cuma kaedahnya janganlah dia yang pergi hantar, memanglah timbul masalah, bagilah kat kita kan, kita tolong hantar. Lepas tu kalau kita tak nak, jangan salahkan, kita kena pergi hantar. Maknanya dia bagi perhatian, memerhatikan semua wanita dalam dunia ni, terutama wanita muslimah yang beriman, supaya maruah mereka tidak diinjak-injak oleh lelaki-lelaki yang tidak beriman ni. Yang dibuat program macam-macam kan, yang dia kadang-kadang program-program ni untuk membuatkan wanita rasa dia hebat, nak tunjukkan kecantikan, padahal sebenarnya dia orang yang nak tengok perempuan ni buka kan, buka-buka aurat ni. Dan itu bentuk penindasan yang membuatkan kita tidak berbeza dengan objek-objek di jalanan. Apa beza dengan kucing yang orang tengok kan? Apa beza dia kalau kita hanya untuk dia tengok macam tu kan? Kita ada nilai yang lebih daripada tu ya. Jadi semakin menjauhi syariat Islam, maka semakin kita akan merendahkan diri kita sendiri. Semakin kita mentaati perintah Allah, semakin kita meninggikan kedudukan kita. Sebab kita tahu syariat itu datang daripada pencipta kita. Pencipta kita tahu dah apa yang terbaik untuk kita ya. Baik, jadi ini situasi dia di dalam masyarakat Cina kuno masyarakat India kuno, muka surat 13 ya. Cuma tadi di Cina kuno tu sampai 1927. Sebab ada wanita yang mula bangkit kan. Mula bangkit dan kemudian mula keluarkan tulisan-tulisan di majalah kan, dan menunjukkan kehebatan mereka juga dalam memimpin, dalam mentadbir. Waktu itulah baru wanita mula dinaikkan. Maknanya ini poin dia, mesti ada pejuang wanita. Sebab kalau dalam agama dia tak ada istilah lelaki nak bela wanita. Wanita bela lah diri sendiri. Jadi ada di kalangan wanita yang Allah bagi leadership dia lebih kan? Leadership dia lebih, dia boleh pimpin dan kemudian dia buat kebangkitan wanita. Baik, India kuno, kita ambil sikit tadi kita mula lewat boleh ke? Satu lagi lah India kuno Baik, wanita India beragama Hindu dilabel sebagai wanita yang amat rendah darjat mereka dalam masyarakat. Mereka diumpamakan seperti najis yang hina, yang mana jika diimbas semula sejarah dahulu kala, apabila mereka menjadi balu setelah suami meninggal dunia, lalu mereka dibakar dengan api. Mereka mengistilahkan api bahan bakar itu sebagai api suci. Malah wanita-wanita Hindu pada ketika itu juga dianggap bukan ahli keluarga si mati, disebabkan gelaran kehinaan yang melampau dilemparkan ke atas mereka. Setelah itu, wanita tidak hanya meratapi pemergian si suami sahaja, bahkan mereka mesti melompat ke dalam timbunan bahan bakar. Tradisi turun-temurun ini dipanggil syuti, yang dipercayai simbol ikatan abadi antara suami isteri. Kemudiannya jika si mati, iaitu suami, berkahwin lebih dari seorang, maka wajiblah ke atas semua isteri-isterinya membakar dirinya dengan melompat ke dalam longgokan api yang marak itu. Jika isteri tadi masih hidup, orang ramai akan menanamnya hidup-hidup. Adat lain lagi yang merendahkan martabat wanita Hindu pada zaman dahulu ialah mereka mesti menyerahkan maruah kehormatan mereka kepada ipaduai sekiranya mereka disahkan mandul. Isteri tidak boleh sama sekali menuntut cerai daripada suami walaupun ada sebab-sebab yang munasabah. Bahkan hanya pihak suami sahaja yang mempunyai hak untuk menceraikan, meskipun tanpa kerelaan daripada pihak isteri. Sesetengah daripada wanita akan dikorbankan kononnya untuk mendapatkan keredaan Tuhan-Tuhan mereka. Seterusnya mengikut kepercayaan Brahman. Ini tadi maksudnya yang pertama sekali bab syuti tadi satu adat dalam agama Hindu kuno, kalau suami mati isteri kena ikut. Terjunlah dalam api, dia orang akan mati dibakar. Kalau misalnya dah terbakar semua tapi hidup juga tak mati juga, orang akan tanam dia hidup. Maknanya memang kena mati, dikatakan sebagai cinta abadi itu wanita. Tapi kalau perempuan yang mati, laki tak kena masuk pula. Laki boleh kahwin lain
Sebab dia rasa perempuan tu memang suami dia punya, gitu. Jadi seolah-olah macam tak boleh buat apa-apa. Dan sebenarnya dalam Islam pun kita kata memang wanita ni bila dah kahwin, syurga dia kat tapak kaki suami. Kita macam asal kita taat kepada suami, semua dengan suaminya, layan dia dengan baik, semua dah boleh syurga. Jadi kita kena faham sebenarnya dalam konsep ini. Mungkin ada orang kata apalah Islam ni, perempuannya bila dah kahwinnya semua suami. Tapi kalau tengok sejarah balik, tengok lagi dahsyat dulu. Serahkan diri kepada suami tu sampai tahap nyawa yang tak wajar gitu. Kan? Yang maknanya kalau suami mati, dia kena bakar diri dia. Suami tak apalah, memang dah mati, dibakar, cerita lain lah. Dia hidup lagi, kena terjun masuk dalam tu. Kita dalam Islam tak sampai macam tu. Kan? Dan kita bukannya memperhambakan diri pada suami, tak. Islam tak benarkan memperhambakan diri. Dan tak boleh juga si suami atau lelaki menjadikan isterinya sebagai hamba. Hamba yang macam mana tu? Disuruh buat semua kerja bibik dia suruh buat, tapi tak bagi gaji. Banyak ni suami buat. Dia sebenarnya ikut tanggungjawab. Kalau isteri buat kerja bibik, dia kena dapat gaji bibik. Kan? Lepas tu hari ni dah kan. Kalau dah isteri tu buat dah semua kan. Lepas tu isteri ada gaji pula kerja kan. Jadi dah settle. Dia kata kahwin lagi senang kan. Dapat bibik percuma. Di sisi Allah tak lepas tu. Itu memperhambakan. Apalagi isteri dah kerja, kena buat kerja bibik, gaji isteri masuk akaun suami. Ada ni. Ada macam tu. Lagi parah. Kalau sampai tahap ni, maknanya Islam tak ajar kita macam tu. Baik. Dan kemudian dalam situasi yang lain pula, kalau isteri kahwin, kalau perempuan kahwin tiba-tiba dia dapati mandul, maka dia kena serahkan diri kepada ipaduai. Maknanya boleh zina. Sebab dia tak boleh dapat anak kan. Jadi berzinalah dengan ipaduai. Maknanya dia tak boleh kata apa. Sebab bagi dia orang, perempuan ni kalau dah mandul, dia memang satu kecacatan lah. Dan perempuan tu memang tak ada guna langsung. Sebab gunanya perempuan tu untuk anak je bagi dia orang. Memang tak menghargai gitu. Tak menghargai kedudukan wanita. Itu yang ada dalam Hindu kuno. Dan kalau kita faham ni, maknanya ni Hindu kuno, Hindu sekarang tak macam tu. Tapi masih ada tempat yang mengamalkan. Tapi Islam sejak awal tak ada benda-benda macam ni. Maksudnya memang tak ada dalam ajaran Islam. Kalau yang ni maknanya dia berubah kan, berubah ikut zaman. Itu pun sebab kalau kes ni dia ada satu hari seorang perempuan ni dia baru kahwin, dia umur sekitar 16 tahun. Dia orang memang kahwin muda lah. Sebab perempuan ni bagi dia tak ada tujuan hidup lah melainkan kahwin. Kan? Tak payah duk belajar tinggi-tinggi semua, tak payah. Jadi umur 16 tahun kahwin. Kemudian seminggu lepas kahwin suami dia mati. Dan dia dipaksa terjun dalam api tu. Mana boleh budak 16 tahun kan, baru seminggu kahwin kena terjun dalam api suami dia yang api yang bakar suami dia. Akhirnya dia tak mau, dia lepaskan diri dan dia berjaya lari. Dan semenjak daripada itulah maknanya ada pembelaan, ada setengah kelompok yang akhirnya membela dan akhirnya adat tu diberhentikan. Tapi masih ada sebenarnya, sampai sekarang ada, tapi bukan majoriti lah. Mungkin yang masih jauh-jauh di pelosok-pelosok kan. Baik. Dalam kepercayaan Brahman pula, wanita dikategorikan sebagai golongan yang paling rendah darjatnya. Bahkan ada yang menjadi khadam kepada lelaki. Kaum Hawa dinafikan sekeras-kerasnya hak sebagai manusia. Selain mereka mesti mendapat keizinan daripada suami untuk melaksanakan semua urusan. Ni kan dalam Islam kan kena minta izin kan. Tapi beza. Yang ni maknanya semua benda dia buat, semua kena suami kata okey, boleh, baru boleh. Kita dah dalam Islam dah. Memang kita kena minta izin suami untuk keluar rumah, untuk beberapa perkara yang lain. Tapi ada benda yang misalnya dalam bab harta kita, hak kita. Dalam ni tak ada. Dalam agama Hindu tak. Apa yang isteri punya, semua suami punya. Baik kita, bila harta kita, hak kita, ada setengah perkara kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat walaupun tak bagi tahu suami. Dengan harta kita tu, misal nak sedekah kan, tak bagi tahu tak apa. Tapi kalau suami kita tu orang yang okey, tak ada masalah untuk kita bagi tahu, lebih baik bagi tahu. Sebab ada suami yang bila tahu kita nak sedekah, dia tak bagi. Sebab dia nak duit tu kan. Dia maknanya dia memang tak sukalah kita nak bagi duit kat mak bapak kita pun dia tak suka. Ni suami yang ada masalah. Asal dia tahu kita ada duit je, dia nak duit tu. Yang ni yang kita boleh tak payah bagi tahu. Tapi kalau dia orang yang mendidik, dia orang yang okey kan, dia tahu, walaupun dia tahu kita ke mana-mana duit kita tu, dia okey selagi mana benda tu baik. Okey, yang tu lebih baik kita bagi tahu. Itu adab dia kan, sebab dia ada tanggungjawab mendidik
Jadi dalam bab kewangan pun dia perlu mendidik juga. Kita beli apa-apa yang terbaik, walaupun duit kita kan, duit gaji kita, lebih baik bagi tahu dia. Sebab kadang-kadang kita beli benda macam budak-budak. Beli tak apa-apa. Balik rumah simpan bawah katil. Nah, itu tanggungjawab suami tu. Kalau dia diam kan, dia dosa. Tanggungjawab suami untuk mendidik kita. Kan? Jadi kat situ lah kita bagi tahulah, kata plan nak beli apa ke, cadang, minta cadangan dia, minta pandangan. Itu lebih baik. Tapi kalau dalam agama Hindu yang Brahman ni tak ada. Konsepnya wanita ni jadi hamba sahaya lelaki, dia tak boleh buat apa-apa melainkan memang suami dia benarkan. Dengan tu dapat disimpulkan bahawa kaum wanita dalam masyarakat India kuno dianggap sebagai makhluk yang kotor dan tidak suci, sehingga kan apabila suami mereka mati, mereka harus dibakar bersama-sama suami yang telah mati. Para wanita juga dijadikan hamba suruhan yang harus patuh dan taat kepada suami dan tidak boleh meminta cerai atas kezaliman yang dilakukan oleh suami terhadap mereka. Segala perbuatan mereka hendaklah mendapat keizinan daripada lelaki yang berkuasa ke atas diri terlebih dahulu. Kaum wanita tidak diberi hak kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan kerana diri mereka dimiliki oleh orang lain. Baik, jadi walaupun suami zalim, walaupun suami buat macam mana pun tak boleh cerai. Dia orang kata inilah cinta abadi. Cuba bayangkan hari ni kalau tak boleh cerai, terseksa ni hidup perempuan. Kalau kena belasah, masuk hospital, tak boleh cerai juga kan, seksa tu. Jadi dalam Islam kita dibolehkan bercerai. Dan ada orang kata, kenapa talak tu suami punya, kenapa kita tak boleh nak ceraikan suami? Ada ayat selalu orang kata kan, kalau perempuan pegang talak 50 kali sehari, dia ceraikan suami dia. Sebab perempuan ni memang paling power lidah dia. Dan apa-apa je tak sempat fikir, mulut keluar dulu. Dan jadi itu bahaya. Sebab tu pencipta kita Allah ni maha adil dan dia tahu gitu. Laki ni dia lebih banyak fikir daripada cakap. Jadi dia kalau nak cakap satu benda, dia dah fikir 1000 kali kadang. Dibagilah satu kuasa untuk menceraikan isteri, iaitu pada talak. Tapi sebenarnya wanita ada lebih banyak lagi kaedah untuk cerai dengan suami. Laki ada satu je cara, talak je. Perempuan ada banyak. Cuma sesuai dengan fitrah kita, yang satu sudut kita ni tak pandai nak buat keputusan sendiri, selalu confuse. Takut-takut hari ni aku ceraikan, saya ceraikan abang dengan talak satu, besok loh dia belanja kita pula dah hari ni. Silap lah semalam tu, emosi sangat kan, nak rujuk semula lah hari ni. Nanti tiba minggu depan saya ceraikan abang talak satu, 2 dah tu kira. Pasal apa? Pasal semalam order bihun sup tak sampai. Lepas tu menyesal. Itulah kita, maknanya kita tu buat keputusan selalu confuse. Nak tahu confuse tak confuse masa shopping lah kan. Beli baju dah beli dah beratur dah nak bayar, kepala toleh balik tengok tempat tadi, baju kita perang warna purple, tengok balik tempat tadi macam cantik hijau pula kan, turquoise ni macam cantik turquoise tu pula tadi, tengok banding pula purple turquoise lah, patah balik ambil turquoise. Lepas tu dah tengah beratur pula, betul ke ni, macam cantik tadi pula kan. Lepas tu Lala patah balik ambil dua-dua pula dah. Lepas ambil dua-dua pergi bayar, balik rumah, apa aku beli 2 baju sama design kan. Buat apa sampai 2 sama design walaupun color lain-lain? Aduh, silap lah. Itulah tadi purple tak mau lepas, turquoise pun tak mau lepas, nak juga dua-dua. Sekarang dah menyesal. Memanglah murah, tapi murah-murah pun kena bayar juga. Akhirnya confused. Jadi memang wanita ni perlu dibantu dalam buat keputusan, apatah lagi dalam keputusan perkahwinan dan perceraian. Jadi pembantu dia itulah hakim. Dalam bab perceraian, hakim yang bantu, yang maknanya dia sebenarnya keluarga dulu, sepatutnya wali kan. Jadi sebab tu sepatutnya dalam konsep perceraian, dia kena dimulakan dengan hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Keluarga kita jumpa keluarga suami dulu, settle keluarga dulu sebelum pergi mahkamah. Cuma isunya sekarang banyak keluarga tak mau ambil kisah. Ada satu kes tu dia cerita masalah ni, suami dia tak balik. Suami dia balik rumah betul, belakang rumah, tapi tak balik rumah. Saya tanya dia gini, ada tak abang ke, adik laki ke? Dia kata, banyak adik-beradik laki dia, ada 5. Kes macam ni kena minta adik-beradik laki pergi, sebab dia dah agak berumur kan, ayah dah tak ada, mak tak ada, adik-beradik laki tu yang kena settle kan. Cuba bayangkan kalau yang abang kita misalnya pergi jumpa dengan suami kita duduk belakang rumah tu, rumah mertua dia, cakap dengan dia, kenapa kamu tak balik rumah?
Dia boleh settle kan, dia boleh cakap kan, berdua kan. Kalau kita sebagai perempuan nak cakap apa, muncul depan rumah pun dia dah halau balik kan, sebab bukan kekuatan kita tu. Jadi sepatutnya adik-beradik lelaki kena turun padang, kena kisah dengan rumah tangga adik-beradik perempuan. Dan kemudian bila dia cakap macam tu, dia kata masalahnya abang ke adik semua tak mau campur. Dia kata dia tak mau sibuk rumah tangga orang. Saya kata ni bukan sibuk, ni tanggungjawab. Dia kena turun kan, cuba cakap, cari seorang lah, abang ke adik lelaki ke yang rasa boleh masuk dan rasa dia boleh faham kita punya cerita ni, minta tolong dia kan. Lepas tu dia dalam berapa seminggu lepas, tak lama lah kan, tak lama, dia kata alhamdulillah abang dia nak turun. Cuma pergi je rumah suami dia tu, pergi tanya je kenapa tak balik, gitu je. Orang lelaki jumpa orang lelaki dia takut kan. Kalau jumpa perempuan dia boleh buat tak tahu je. Kita pergi rumah dia, kenapa abang tak balik rumah, dia buat tak tahu. Dia boleh buat macam tu. Sebab kita tu dia nampak rendah gitu kan. Jadi lepas tu settle. Jadi rupanya memang tahulah ada orang ketiga ada orang ketiga dan memang ada kaitan dengan unsur-unsur sihir. Okay. Jadi tu maknanya tanggungjawab. Dan sebab tu dalam Islam maknanya kita kata semakin kita mengamalkan dan kita memahami Islam, semakin kita tahu betapa kedudukan kita sangat dijaga dalam Islam. Dan kalaulah wali-wali tadi, orang yang sepatutnya jaga kita tadi, tak jaga kita, dia berdosa di sisi Allah. Jadi kita taklah tepuk tangan tak macam kita kata tadi, kalau dah kahwin, suami buat apa saja, mak bapak pun tak boleh cakap apa. Tak boleh. Memang teraniaya kita. Sebab kita tahu bukan semua orang baik dalam dunia ni. Yang baik sebelum kahwin sebab dia belum dapat kita. Dah dapat lain cerita. Dia nak cari yang lain lagi kan. Yang dah dapat dia rasa dah bini aku, dia tak boleh buat apa dah. Dalam Islam kita masih ada hak. Sampai ada yang tanya, boleh tak seorang perempuan minta cerai kalau tak ada apa-apa sebab, dia cuma nak cerai, dia tak suka suami dia? Boleh tak macam tu? Baik. Kalau kita tanya boleh tak boleh dari segi hukum, jawapannya boleh. Tapi kalau kita tanya baik ke tak baik, memang tak baik. Sebab zaman Nabi ada seorang perempuan, tapi dia memang Islam lah kan, cuma dia dalam adik-beradik dia tu ada yang munafik. Maknanya adalah keturunan tak berapa baik juga kan. Dia cakap dengan Nabi, aku nak cerai lah dengan suami aku. Nabi tanya pasal apa? Sahabat suami dia ni, sahabat radhiyallahu anhu, sahabat yang hebat kan. Nabi tanya kenapa? Tak ada apa saja. Takkan saja. Sebab apa? Cuba bagi tahu. Dia pun kata, satu hari aku nampak suami aku ni duduk sebaris dengan sahabat-sahabat yang lain, duduk kat tepi satu bukit tu. Bila aku tengok dia duduk sebaris dengan sahabat-sahabat lain, baru aku perasan, rupanya suami aku ni yang paling pendek, paling hitam, paling huduh. Aku tak mahu suami huduh. Aku tak suka. Sejak tu aku tak boleh tengok muka dia. Aku rasa dia tu huduh sangat. Dibanding sahabat-sahabat lain ni, dia paling huduh. Tu sebab tu je ke? Tak boleh duduk dah, tak boleh tengok dah muka dia. Maknanya bukan sebab agama. Nabi kata kalau gitu, pulangkan balik mahar kamu dulu, boleh tak? Sebab mahar dia minta mahal. Sampai sahabat suami dia tu jual kebun nak bagi duit ke dia. Tak lama kahwin, sebab suami dia huduh, tiba-tiba minta cerai. Padahal suami dia huduh dari dulu kan? Bukan baru huduh kan? Ada kalau buat alasan benda dah lama, kenapa tiba-tiba sekarang baru timbul kan? Jadi maknanya memang salah perempuan, tapi tetap Islam bagi hak kan? Memang kalau kata tak baik, memang tak baik lah kan? Tanpa sebab macam tu kan. Tapi itu maknanya hebatnya Islam punya hukum hakam yang menyebabkan kita kata lelaki dan wanita ada hak yang sama, tetapi dengan situasi dan kaedah yang berbeza. Kita memang dah lama dah ada persamaan hak. Lelaki dan wanita memang ada persamaan hak, cuma kaedah beza sebab fitrah kita beza. Jadi kaedah tu disesuaikan dengan fitrah kita masing-masing. Baik, insyaAllah saya kira sampai setakat tu. Mudah-mudahan pengetahuan kita ni mengenai dengan sejarah wanita zaman dulu. Nanti kita akan tengok Yunani pula kan, zaman Rom ni ada kedudukan wanita ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kefahaman kita ni akan lebih menambahkan keimanan kita dan keyakinan bahawa Islam adalah inna dina indallahil Islam, kan? Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.